Tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Dua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih dalam bab sabar. Kita sedang melihat sabar itu adalah sifat yang perlu ada pada kita setiap masa, iaitu masa senang dan juga masa susah. Dan kenapa ia perlu ada pada kita pada setiap masa? Kerana dalam setiap masa itu berlaku kepada kita perkara yang mungkin disukai oleh hawa nafsu kita, dan mungkin juga berlaku perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Jadi kedua-dua itu perlu kepada sabar. Dan kita dah lihat sabar yang pertama, bahagian yang pertama, iaitu sabar pada perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Dan kita sedang melihat dalam kuliah yang lepas sabar yang kedua, iaitu perkara yang menyalahi, yakni perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu kita, yang dibahagikan kepada empat. Yang pertamanya adalah mengerjakan taat. Maka dia kata, dan bermula nafsu liar, yakni benci. Ia nafsu daripada setengahnya setengah taat. Yakni saya dah sebut dalam kuliah yang lepas, setengah taat ni setengah taat yang macam mana? Setengah taat yang tidak ada habuan bagi nafsu. Tapi kalau taat yang kita buat itu bercampur dengan habuan, maknanya untuk dia pun ada habuan juga, maka dia jadi gemar lah. Contoh yang saya buat itu baca Quran. Kalau kita baca seorang-seorang, kita rasa malas. Itu salah satu daripada sebabnya dia kata malas tu kan. So kalau kita duduk seorang-seorang baca Quran, nak habis muka pun kita malas. Tapi kalau kita duduk ramai-ramai ni, kita baca surah Al-Mulk, habis satu surah kita baca. Sebab apa tu masing-masing tahulah dalam diri masing-masing. Jangan kita duk hukum orang. Jiwa masing-masing tahu kenapa kita buat ni. Sebab kita tahu boleh jadi diri kita ni suka kalau orang dengar suara kita. Apatah lagi kalau diiringi pula selepas daripada tu orang puji suara kita, orang sebut-sebut, orang angkat pula kita. Maka tu habuan nafsu semua tu. Jadi bila habuan nafsu, maka dia jadi rajin. Dia rajin-rajin tu sebabnya ada habuan untuk dia. Maknanya ada makanan lah untuk dia. Adapun bila tak ada habuan untuk dia, baca seorang diri, siapa nak dengar? Kita je lah dengar. Baca di rumah, dalam bilik pula seorang-seorang kita. Kalau baca di luar rumah kan bini kita pula dengar. Bini dengar pun walaupun hidup lama dengan dia, tapi suka juga nafsu kalau bini kita dengar. Kita rasa apa? Rasa bini kita akan puji kita bahawa kita ni orang yang rajin baca Quran. Apatah lagi dia kata pandai juga abang baca Quran ya. Tajwid betul juga abang baca. Lagi seronok kita baca. Jadi kalau dalam rumah pun boleh jadi ada juga habuan nafsu dia. Jadi kalau tak ada habuan, maknanya dia jadi malas untuk lakukan ibadat taat tersebut. Baik. Jadi dikata salah satu daripada sebabnya adalah dengan sebab malas. Malas seperti apa? Seperti sembahyang. Ini contoh ni. Contoh ni mewakili contoh ibadat badaniyah. Maknanya mana-mana ibadat badaniyah boleh ada sebab malas kita kerjakan. Apa lagi ibadat badaniyah? Duduk berzikir, semayang sunat. Lepas tu kalau semayang sunat, sunat kita kena sabar. Kalau semayang wajib, wajib kena sabar. Tu keadaan hukum lah pula. Tengok perbuatan apa yang kita nak buat tu. Perbuatan yang wajib, solat yang wajib katakanlah, kita jadi malas nak buat, maka pada masa tu wajib sabar. Kalau kita nak buat yang sunat, maka pada masa tu sunat sabar. Itulah hukum dia. Cuma sini dia nak sebut bukan berkaitan dengan hukum. Dia nak bagi tahu kenapa kita ni jadi malas melakukan ibadat, khususnya ibadat yang berbentuk badaniyah. Antara contoh ibadat badaniyah dia bagi ialah solat. Maka sembahyang ni Al-Quran sendiri pun sebut, Allah Ta'ala sendiri pun sebut. Saya dah baca ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang ni Allah Ta'ala sendiri kata
Dia adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Kalau terjemah literal ikut pada ayat tu, maknanya Allah Ta'ala sebut lakabirah, sangat-sangat besar. Bila benda tu besar, ghalib benda besar agak berat lah. Jadi semayang ni sangat-sangat berat. Illa tu maknanya tak akan berat. Alal khashi'in, orang yang khusyuk, orang yang hatinya khusyuk, tunduk, rasa hina, kenal diri dia adalah hamba pada Allah Ta'ala. Yang ni bagi tahulah 50 pun dia junjung. Tu yang Nabi kita sanggup junjung tu. Walaupun terima daripada Allah Ta'ala mula-mula sekali berapa fardu, 50 fardu junjung dia. Tak ada kata nak pergi minta kurang. Allah banyak yang 50. Kalau kita lah 50, banyak lalu dah tu. Berzikir lah 50 kali. Allah banyak ya. Kita 50 tu banyak dah. Nabi junjung. Nasib baik bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, umat aku yang gagah-gagah perkasa ni pun, yang boleh bina piramid ni pun tak larat nak junjung perintah sebanyak tu. Apatah lagi umat engkau yang akhir zaman. Umat engkau ni kecil-kecil, saiz pun kecil-kecil, nak junjung 50 fardu. Tak mampu dia tu. Pergi temu dengan Allah Ta'ala. Pergi bulang alik minta kurang 5 kurang 5 kurang 5. Yang 5 ni pun kata Allah Ta'ala, innaha lakabirah, masih berat lagi kecuali orang yang khusyuk pada Allah Ta'ala. Tu contoh, dia bagi contoh ibadat badaniah. Baik. Sambung malam ni, dan daripada setengah, yakni setengah taat tu dengan sebab kikir. Seperti apa? Ibadat zakat. Zakat ni mewakili ibadat maliyah dipanggil. Mewakili ibadat harta. Lepas tu tuan-tuan kias lah dengan ibadat-ibadat harta yang lain lagi. Nak bagi derma, nak bagi sedekah, nak keluarkan infak dan sebagainya, tu termasuk tu. Semua dalam dalam kategori ni, dalam kategori ibadat yang kedua ni. Setengah daripada ibadat yang berbentuk harta ni pun nafsu malah juga. Sekiranya tak ada habuan untuk dia. Derma senyap-senyap, tak nak dia. Tapi kalau derma secara terbuka, suka dia. Sebab apa? Ada habuan dia. Habuan apa dia nak? Orang tengok tak apa dah. Tu habuan nafsu. Cukup orang tengok. Walaupun orang tak puji, dia suka dah nafsu ni. Perangai dia gitu. Dia tak boleh buat senyap-senyap, tak ada orang tahu, bagi dia tak boleh. Tak ada untung apa-apa. Padahal kalau kita pergi ikut agama ke, ataupun kita baca agama ke, agama beritahulah pahala besar tu. Kalau kita bagi dalam keadaan apa, ibaratnya kita bagi dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Tu pahala yang sangat-sangat besar. Allah Ta'ala janji nak bagi kepada orang yang menyembunyikan ketaatan dia ataupun infak dia. Tapi bila tak ada habuan nafsu, dia tak seronok. Bila ada habuan nafsu, bagi pada orang ramai, isytihar, bagi tahu dalam Facebook, tu cerita pada orang, padahal tak ada orang tahu pun, tapi bila orang buka topik infak, dia pun sebutlah cerita dia. Dia pun ada bagi infak juga. Tu habuan nafsu, maka dia jadi suka. Jadi murah pula diri dia memberi. Sebab apa? Sebabnya ada habuan nafsu dalam tu. Jadi ni contoh kepada ibadat yang berbentuk maliyah seperti zakat. Jadi orang tu terhalang daripada mengeluarkan zakat disebabkan oleh kikir. Kikir ni bakhil lah. Kita panggil bakhil. Bakhil pun celah, syuh pun celah. Dalam Quran guna dua. Bakhil ada, syuhun pun ada. Cuma di antara bakhil dengan syuh, dua tu berbeza. Bakhil ni dia bakhil dengan harta dia saja. Syuh ni dia bukan kedekut dengan harta dia. Bahkan harta orang pun kalau boleh, dia tak nak orang buat perkara-perkara infak ni. Tu syuh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa-siapa yang selamat daripada penyakit syuh, wa man yuqa syuhha nafsih fa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala kata orang ni adalah orang-orang yang berjaya. Syuh ni lebih teruk daripada bakhil lagi. Sebab dia sendiri memang payah lah. Memang kedekut lah. Nak bagi infak, nak keluar zakat dan sebagainya. Orang yang ada kikir ni, ada kedekut, ada bakhil, ada syuh ni, siapa satu tahap, benda wajib pun dia tak nak keluar. Harta zakat jadi tangguh-tangguh. Setahun katakanlah zakat yang wajib atas dia 5,000.
Bila mari perasaan kikir ni, perasaan kedekut ni, dia boleh jadi orang yang bertangguh-tangguh. 5,000 ni nak keluar sekaligus, sayang dia kata. Berkurang duit dia dalam bank. 5,000 habis 5,000 bagi dia. Dia nampak kurang lah. Sedangkan zakat-zakat tu sendiri, nama zakat tu sendiri makna dia nombor dah. Dia akan menyuburkan lagi harta orang yang mengeluarkan zakat tu. Tapi orang yang kedekut ni, dia nampak keluar 5,000 banyak, kurang lah daripada 50,000, jadilah 45,000 contoh. Bagi dia kurang 5,000. Jadi nak keluar 5,000 sekaligus banyak. Dia keluar banyak mana? 50 riyal lah dulu. Cari orang miskin, jumpa orang miskin ni seorang, orang fakir ni seorang, bagi RM50. Lepas tu bertemu lain kali pula RM50 pula. Tu yang dia tak nak bagi kepada apa? Bahagian apa? PPZ ke ataupun bahagian jabatan agama yang menguruskan zakat tu. Sebab apa? Kena bagi sekaligus. Oh banyak dia tahu 5,000 ni. 5,000 boleh beli apa? Boleh beli laptop laptop Apple ni dia tahu. Dia kata kalau aku beli laptop Apple, dia kata Soho lah, dia kata ada banding guna apa? Guna laptop Acer, Lenovo ke apa tu, tak tahulah. Cuma nak sebutnya ialah orang ni bila dia mari kedekut, dia boleh tangguh. Dia bagi RM50. Pas RM50 bila nak habis 5,000 tu. Sebab tu Baba Zik masa dia sebut berkenaan dengan zakat, dia kata kalau kita ada duit zakat kita banyak, maka dia kata cantiknya, dia kata pandangan dia lah, cantiknya dia kata kalau boleh kita pergi cari orang fakir, tanya dia boleh buat kerja apa. Kalau dia kata saya boleh buat kerja apa, jual air tebu, dia kata. Dia kata dia boleh jual air tebu. Dia sebab apa? Ada kawan-kawan duduk tanam tebu, jadi dia boleh dapatlah tebu tu, maka dia bolehlah mesin tebu, jual air tebu tepi-tepi jalan tu, dia kata. Maka kita yang ada duit zakat 10,000 ni, pergi beli, dia kata mesin tebu. Biar dia bekerja. Kalau 50 riyal dia nak buat apa? Tuan-tuan bagi 100 dia nak buat apa? Tuan-tuan bagi 10,000 bagi atas nama mesin tu, dia kata. Maka orang ni boleh jadi sekarang dia terima zakat. Tahun depan boleh jadi dia pula lah keluar zakatnya, zakat perniagaan. Sebab apa? Orang pakat pergi beli air tebu, dia laku pula air tebu dia, air tebu viral madu contoh. Zaman hari ni lagi canggih tuan-tuan, orang viral. Belum orang meniaga sampai lagi, orang dah beratur panjang dah. Tuan-tuan tengok nasi dagang viral. Tuan-tuan ni soleh tak tengok Facebook. Nasi dagang viral, saya tak tahu tempat dia mana, saya tengok dia lalu je. Bila dia lalu tu saya tengok orang dah beratur, dengan orang pun ramai, dengan kereta pun banyak, tuan dia tak sampai lagi. Tuan meniaga tu belum sampai lagi. Tuan dia datang dengan motor motor roda 3 lebih kurang gitu lah. Datang nak baru nak niaga. Tu pun saya tengok komen bawah, dia kata hanya terhad 3 bungkus sahaja. Rupa-rupanya orang yang meniaga tu asalnya adalah chef hotel. Sedap tak tahulah sedap macam mana, boleh jadi macam dalam syurga lah tu. Makan tak ingat bini boleh jadi. Cuma nak sebutnya ialah bila mana kita bagi atas keperluan orang tu. Jabatan agama bahagian zakat saya tak tahulah macam mana dia agihkan. Tu pandangan yang saya pernah dengar Baba Zik sebut dalam kuliah dia. Kalau kita tahu orang ni boleh apa, kepakaran dia boleh jahit baju, okey, kita beli mesin jahit pada dia. Maka kita telah membuka ruang rezeki untuk dia berniaga. Daripada tiap-tiap tahun dia duk apply, tahun ni apply zakat, tahun depan minta zakat pula, tahun lepas lagi. Sebab apa? Sebab dapat 250 je. Nak buat apa 250? Sekarang ni 250, tuan-tuan tak payah pergi masuk pasar raya lah. Pergi kedai-kedai runcit ni pun habis dah 250. Kalau tuan-tuan pergi pasar raya, tengok orang bawa dalam troli, penuh dalam troli, tu maknanya dia mesti duit yang dia habis 500, 600, 700 dah tu. Kalau yang bawa sikit-sikit, tu maknanya 100, tu dah habis dah RM100. Tu nak beritahu orang yang kedekut boleh jadi dia tak akan buat lagi tu. Dia akan biar RM50 dulu cukup lah, RM50. Dia orang fakir miskin bagi RM50. Jumpa orang lain RM50 pula, jumpa orang lain RM50 juga. Itu disebabkan oleh apa? Sifat kasih pada harta menyebabkan seseorang itu jadi kikir, jadi kedekut. Ini contoh. Tapi time ada habuan bagi nafsu, 1,000 boleh bagi.
Berapa nak derma ni untuk majlis berbuka puasa 10 malam yang terakhir. Kita akan buat majlis majlis penerimaan sumbangan yang besar-besar ni. Masa tu nafsu suka 10,000 tak apa. 1,000 pun tak apa dia tu. Sebab apa? Nama naik ni dia tu. Tulis nama Fulan bin Fulan. Daripada mana ni? Datuk bin Datuk contoh. Jadi selagi mana tidak ada habuan nafsu, maka pada masa tu dia akan jadi kedekut, jadi kikir. Baik. Dan daripada setengah taat tu dengan sebab kedua mana ni? Malas dan kikir tu. Dua-dua sekali ada. Iaitu apa? Seperti haji dan perang sabil. Contoh haji dan perang sabil ni ialah haji dan perang sabil ni ibadat yang berbentuk badaniyah dan juga maliyah. Tuan-tuan nak buat haji ataupun tuan-tuan nanti nak jadi tentera Mahdi kan, nak berperang nanti. Orang duk sibuk nak berperang dah sekarang ni. Pakat duk beli pedang dah. Tuan-tuan beli pedang dah. Entah apa ajaran pun saya tak tahu. Duduk sebar dalam Facebook sekarang ni. Orang pakat duk beli pedang dah. Standby nak sambut Imam Mahdi. Baik. Perang sabil ataupun haji ni contoh dua ibadat yang memerlukan satunya badan. Maknanya perlu kepada tenaga kita. Nak pergi haji, kalau kita lemah tak boleh bangun, mana boleh pergi haji. Lepas tu kalau badan kita cergah, kuat, boleh berjalan, boleh pergi mana-mana dengan sihat, tak perlu kepada pertolongan orang lain. Tapi kalau duit tak ada, tak boleh juga. Jadi harta dan badan ni perlu dalam dua ibadat ni. Maka ibadat yang berbentuk macam ni juga dia ada sifat malas dan sifat kikir. Nak keluar berapa ribu sekarang ni pergi haji, pergi umrah. 10,000 katakanlah. Sayang nak keluarkan 10,000 nak pergi umrah. Tapi kalau pergi melancong boleh pula dia pergi. Dubai dah pergi dah, apa lagi? Macam-macam, Bandung dah pergi. Habis banyak ribu pun tak apa kalau pergi tempat gitu. Tapi bila bunyi nak pergi haji, nak pergi umrah, berat lalu. Dia mari malas, dia mari kedekut. Sebab apa? Sebab itu adalah ta'at. Itu perangai nafsu dah. Lemah dan malas tu pada nafsu. Baik. Dan sabar atas ta'at itu. Sebab ta'at ni menuntut sifat ubudiyah. Itu kita kena tahu. Bila kita buat ta'at, maknanya kena ada dalam kita buat ta'at tu sifat ubudiyah. Sifat hamba lah. Patutnya tak ada lah sifat ketuhanan dalam diri kita saat kita beribadah. Kita kena ambil sifat kehambaan lah. Sebab kita beribadat ni semua menunjukkan kehambaan kita. Junjung segala perintah Allah Ta'ala. Dia ada junjung secara ta'abudi dipanggil. Junjung secara ta'abudi. Apa contoh dia? Semayang. Kita tak boleh nak tukar-tukar. Semayang subuh jadi 3 rakaat, jadi 4 rakaat. Tak boleh. Sebab apa? Itu dipanggil amrun ta'abudi. Tak payah tanyalah kenapa subuh 2 kenapa zuhur 4 kenapa tak jadikan 5, tak jadikan 6, kenapa tak tukar maghrib jadi 4 rakaat kau. Tu dipanggil amrun ta'abudi. Kita kena terima begitu daripada Allah Ta'ala. Tak perlu tanya kenapa dan kenapa. Tu Allah Ta'ala yang tentukan semayang pada waktu ni 3. Nanti lepas ni 4. Pagi nanti subuh 2 saja. Kemudian tengah hari sikit 4 balik. Kemudian petang sikit 4 balik. Tu dipanggil junjung dalam bentuk amrun ta'abudi. Macam baca khutbah. Tuan-tuan baca khutbah hari Jumaat kan? Khatib baca khutbah hari Jumaat. Di antara 2 khutbah, khatib wajib duduk. Dia kata nak duduk berapa? Saya orang sihat, tak ada sakit pinggang, sakit lutut apa. Dia kata tak nak duduk tak duduk, tak sah khutbah. Kenapa nak kena duduk juga ni? Amrun ta'abudi dipanggil. Kena junjung sebab apa? Allah Ta'ala suruh duduk masa tu. Gitu. Allah Ta'ala perintah di antara 2 khutbah kena duduk walau seketika. Maknanya duduk qadar tamakninah paling cepat. Tak naklah duduk, saya nak berdiri terus je. Daripada habis khutbah pertama tak ada rasa tak ada rasa letih tak ada rasa letih lagi, lutut pun tak ada rasa getar lagi ni. Nak sambung terus dengan khutbah kedua. Tak boleh, kena duduk juga. Tu fik ajar pada kita lah. Cuma nak sebutnya itu amrun ta'abudi. Tepat Allah Ta'ala suruh duduk.
Tempat Allah Ta'ala tak bagi duduk, kita duduk tak kena. Contoh, kita boleh berdiri, kita pergi semayang duduk. Yang kitanya tak boleh sujud je. Yang kitanya tak boleh sujud saja dengan sujud yang sempurna. Apa makna sujud yang sempurna? Sujud atas 7 anggota. 1. Sujud ni ada syarat-syarat pula. Tuan-tuan baca dalam Hidayatus Sibyan dia bilang. Syarat dia 1 dia bilang. Antaranya ialah kita kena letak mesti sujud di atas 7 anggota. Yang kedua mesti tangkis, maknanya mesti menungging. Menungging maknanya kedudukan punggung mesti lebih tinggi daripada kepala. Itu di antara syarat sujud. Pas kita tak boleh buat gitu. Kalau kita turun juga sujud pun tak boleh juga buat gitu. Sebab apa? Boleh jadi sakit pinggang dan sebagainya lah. Tapi berdiri boleh. Bila berdiri boleh, kita tak boleh lah semayang duduk atas kursi. Maknanya kena semayang berdiri lah. Sebab berdiri itu syarat bagi qiyam. Namun pun qiyam. Namun pun qiyam maknanya kita nak menyempurnakan rukun qiyam, mesti kita kena berdiri. Sebab kita boleh berdiri, kecuali kita tak boleh berdiri. Maka semayang duduk. Dan asal semayang duduk, ya duduk atas latar tu asal dia. Sebab tu, siapa pernah sebut? Duduk atas kursi ni tidak asal sebab dia tak dikira duduk. Cuba tuan-tuan buang kursi, duduk dipanggil gitu. Tak duduk. Sebab tu asal duduk yang Nabi buat ialah duduk atas lantai. Itu asal. Tapi tak apalah, bukan itu isu besar dia. Tuan-tuan tengok orang semayang duduk walaupun dia boleh mari, nampak segar dia boleh berjalan daripada rumah dia mari sini, tiba-tiba mari semayang duduk atas kursi. Tuan-tuan tak payah tegur lah, itu cerita dia. Itu semua adalah persoalan khilaf lagi di kalangan ulama. Cuma saya cerita ni dalam mazhab kita Syafi'i. Selagi mana kita boleh berdiri, tiba-tiba kita mari-mari Allahu Akbar terus duduk atas kursi. Tak sempurnalah rukun qiyam kita. Apatah lagi kalau kita boleh rukuk dengan sempurna macam biasa. Yang tak bolehnya ialah yang tak bolehnya ialah sujud saja. Maka pada masa tu qiyam kena buat macam biasa, rukuk pun kena buat macam biasa. Waktu sujud dia tak boleh sujud. Nak sujud macam mana cara boleh? Cara duduk atas kursi ada kata boleh. Duduk atas kursi. Tak boleh juga dia kata nak duduk atas kursi. Nak duduk tu tak boleh dah. Boleh dengan cara rukuk juga, tapi lebih rendah sikitlah daripada rukuk. Ada buat cara gitu. Tapi nak beritahu yang lain kita boleh buat, kena buat cara yang sempurna. Rukuk dengan cara dia tu, syarat-syarat dia tu. Mesti apa? Mesti 90 darjah. Qiyam mesti berdirilah. Itu semua tu diceritakan dalam kitab fiqh yang kita perlu tahu. Kenapa kena begini, kena begini? Itu dipanggil amrun ta'abbudi dipanggil. Junjung dia. Allah Ta'ala kata gitu-gitu lah. Jadi ta'at ni dia ada amrun ta'abbudi yang kadang-kadang kita tak tahu pun hikmah dia kenapa. Kadang-kadang setengah-setengah orang dia nak tahu hikmah kenapa kena istighfar 33 kali kena tasbih 33 kali, kena tahmid 33 kali, kena takbir 33 kali. Kenapa 33 kali? Tadi nak tahu. Tu dia panggil, kalau kita tak nak tanya maknanya itulah amrun ta'abbudi. Nabi sebut tu maknanya apa yang Nabi sebut, semalam saya sebut, apa yang keluar di mulut Nabi itu adalah daripada Allah. Jiwa Nabi ni muta'alliqun billah. Dia kait dengan Allah Ta'ala setiap masa. Apa yang Nabi sebut itu yang Allah Ta'ala suka. Maknanya apa yang Nabi sebut, dia dah ibaratnya dah dapat keredaan daripada Allah Ta'ala dah. Maknanya bila Nabi kata 33, maknanya nombor tu Allah Ta'ala yang suruh. Sebab tu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa 33? Tak payah tanya pun tak apa. Junjung je 33 baca. Yang masalahnya tak sapa 33 ataupun tak zikir langsung. Yang nombor tu masih khilaf lagi lah di kalangan ulama. Semua saya nak sebutnya. Kenapa tu disuruh 10, 11, 33 dan sebagainya? Tu kalau kita tak nak tanya pun tak apa. Kadang-kadang ulama tolong jawab juga. Dari sudut isyarinya ulama tahu kenapa dan kenapa. Tu kadang-kadang ada dalam kitab para ulama lah. Cuma kalau kita nak tahu cukup dengan ia adalah satu perintah kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam taat ni payah kalau kita tak ada rasa kehambaan, maka kita akan tinggal perkara-perkara ibadat ataupun taat yang Allah Ta'ala perintah ni. Sebab tu perlu kepada sabar. Baik.
Dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Nah, bukan senang. Bukan senang tuan-tuan nak mari mengaji ni contohnya. Bukan senang. Nak tinggal anak bini. Tiap-tiap malam tiap-tiap malam Rabu, Selasa malam Rabu dah lah 2 kali. Payah nak tinggal anak bini ni 2 kali. Sebab tu suruh sekali je. Jangan suruh 2 kali. Suruh 2 kali, saya mari 2 kali. Tuan-tuan suruh berapa kali, saya mari. Tapi nak beritahunya susah nak hari ni. Saya malah kadang-kadang tuan-tuan. Allah malahnya rasa letih-letih balik petang-petang balik rasa nak mari pula mengajar. Malah. Bukan rajin pun. Tapi gitulah. Bila kita mikir inilah benda yang boleh kita tinggal pada ummah, yang kita boleh dapat sumbangan ataupun hasil daripada amalan orang dengan sebab kita menyampaikan sikit sebanyak ilmu. Jadi mari gagahkan juga walaupun letih, walaupun malah. Cuma nak beritahunya, malah ni pada siapa-siapa pun ada. Dalam nak junjung taat pada Allah Ta'ala ni. Jadi ia adalah perkara yang sangat sukar. Boleh mari dah mengaji. Tu nak bawa kitab payah pula. Dia suka mari lenggang je. Lenggang kangkung. Tu sedap sekali. Mari bawa body. Mari bawa. Nanti orang rumah tanya, ustaz mengajar apa tadi? Tahulah banyak ustaz sebut tadi. Tak banyak macam mana dah kita tak catat, dah kita tak ada kitab, dah kita tak tahu mana, muka surat apa pun tak tahu. Tak kata sini nampak ada kitab belakang ni belakang dah. Tempat lain tak ada kitab langsung tuan-tuan. Nak beritahu, nak boleh beli kitab RM5. Berapa ringgit tahu kitab ni? Murah ni kitab ni. RM5. Allah mahanya topak RM10. Beli topak RM10, bil telefon RM100 lebih, bayar. Unify lagi, bayar. Apa tak bayar kita? Bayar semua. Tapi nak boleh beli kitab harga RM5. Allah mahanya RM5. Kitab gini RM5. Dia kata kalau gini jual RM1. Ada tu RM1 pun tak beli. Tunggulah kalau RM1 beli. Tak beli. Sebab apa? Benda tu adalah benda taat. Benda tu adalah benda taat. Dia akan jadi saksi pada kita. Kita pernah bawa dia ni ke kana, ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini duduk bawa dia. Ni dia kata, Fulan bin Fulan ni dulu duduk kilik aku, duduk bawa aku dulu. Dia duduk tatap aku dulu. Quran terutamanya. Dia duduk tatap aku. Tatap tu satu pahala dah. Kita bila dah hafal sikit, tak nak tengok Quran dah kita. Hafal dah, saya hafal dah surah Al-Mulk. Apa? Orang Allah tak apa. Nak beritahu yang kita dah hafal dah surah Al-Mulk. Tengok saja boleh pahala dah. Walaupun kita hafal. Tak nak suruh orang tahu. Oh, dia ni ingat surah Al-Mulk. Contoh ni. Kau tuan-tuan terasa. Terasa molek baru. Cuma nak apa? Nak suruh jiwa kita ni biar cantik. Jadi, benda-benda suka, benda-benda taat ni. Baik. Dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa. Ni dia nak ajar pada kita ni. Bila kita nak buat taat, maka sabar ni nak kena ada pada 3 masa. Baik. Masa yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadat. Dengan cara macam mana? Dengan menghasilkan ikhlas dan sabar daripada umpama riya. Tu sebelum nak masuk amal. Sebelum kita nak masuk buat amal, maka kena pastikan diri kita tu ikhlas dan sabar daripada riya. Nak suruh sabar daripada riak ni lah. Sebelum kita masuk ibadat. Nak masuk semayang. Belum masuk semayang, kena sabar dulu. Supaya tak keluar daripada hati kita ni riak. Dan terhasil ikhlas. Nak baca Quran. Sebelum nak baca Quran tu kena lillahi ta'ala. Tu yang ulama ajar pada kita talaffuz bin niyah tu. Ulama ajar pada kita nak semayang talaffuz bin niyah, nak berwuduk talaffuz bin niyah, berlafaz dengan niat. Usalli fardal maghribi. Hujung tu kan lillahi ta'ala tu kan. Semua tu kerana Allah Ta'ala tu. Sebelum masuk mengerjakan amal ibadat tu, kena pastikan ibadat yang kita buat tu adalah ibadat yang kita dah ikhlaskan hati kita kerana Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan baca kitab Durrun Nafis. Kitab Durrun Nafis. Ini kitab apa? Kitab basic tasawuf. Kitab Durrun Nafis. Kitab orang yang nak sampai kepada ma'rifah khassah.
Makrifah Allah Ta'ala dengan makrifah khassah, makrifah ammah semua ada. Tuan-tuan tanyalah siapa setiap orang yang beriman pada Allah Ta'ala, dia akan kenal Allah Ta'ala. Cuma tasawuf ni dia nak bawa kita kepada satu makrifah khassah, makrifah orang-orang khusus. Jadi dalam tu dia sebut antara saya ingat isi ialah Syekh suruh kita beramal dengan selawat kepada Nabi 10,000 sehari. 10,000, kita dengar 10,000, Masya Allah. Bila lah nak beramal tu 10,000 selawat tu? Dia bagilah lafaz dalam kitab tu. Beramal dengan 10,000 sehari selawat pada Nabi. Dia kata, dengan amalan selawat 10,000 sehari ni, hasil daripada tajribah dia, hasil daripada pengalaman yang dia lalu dalam masa 2 tahun. Dia kata, kalau tak silap saya ni ibarat dia, dalam masa 2 tahun orang tersebut akan sampai pada Allah Ta'ala. Maknanya akan diberi pengenalan Allah Ta'ala dengan pengenalan yang khusus. Tapi dia kata dengan syarat tidak ada ingin. Ingin. Maknanya apa? Ingin dengan selawat tadi kita sampai pada Allah Ta'ala. Halusnya ilmu tasawuf ni ajar bagi orang yang tinggi. Maknanya jangan sebab engkau beramal dengan selawat 10,000 tu, engkau jadikan dia sebagai satu keinginan untuk menyampaikan engkau kepada makrifah khassah tu. Sebab bila ada keinginan dengan selawat tu, maknanya dengan aku selawat ni aku akan sampai pada Allah Ta'ala. Itu maknanya bila ada keinginan, ingin tu dia kata adalah habuan nafsu lah. Sebab bila selawat, bila disuruh selawat je lah. Tak payahlah keinginan apa, selawat je lah. Nabi suruh kita selawat, Allah Ta'ala suruh kita selawat dalam Quran. Tiap-tiap hari Jumaat kita dengar perintah supaya selawat je lah pada Nabi SAW, tanpa kita mengharapkan apa-apa pun, tanpa ada rasa ingin untuk apa pun. Ada ingin tu bagi dia itu satu cacat dah dalam niat dia. Bagi kita orang awam banyak sangatlah kita beribadat semayang, nak apa? Nak pahala lah kita. Tapi tak apalah, kita orang bawah ni, orang rendah, orang tadika kita ni. Kita semayang, kenapa? Tak nak masuk neraka lah. Kenapa kita infak? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa-siapa yang berinfak digandakan pahala dia 10 jadi 100, 1000 dan sebagainya. Itulah yang kita naknya. Tak apalah kita orang bawah, cuma nak cerita orang tinggi. Ada niat yang lain daripada Allah je, bagi dia itu adalah sudah tidak ikhlas. Situ ikhlas, situ syirik khafi dah lah. Syirik menduakan Allah Ta'ala dengan makhluk tu pula makhluk yang Allah Ta'ala suruh kita cari dalam Quran bagi orang rendah. Tapi bagi orang tinggi, dia tetap merasakan itu adalah perkara yang tak sepatutnya kita duakan dengan Allah. Maknanya nak pada Allah ke nak pada pahala sekarang ni? Nak pada Allah ke ataupun nak kepada apa? Nak kepada murah rezeki ke? Nak kepada apa? Nak kepada bebas daripada dosa ke, daripada neraka ke, masuk syurga ke? Itu semua tu selain daripada Allah Ta'ala adalah makhluk. Tu bagi orang tinggi, kalau ada yang tu pun dia tak nak dalam ibadat dia. Cuma bagi kita orang rendah ni, biar ikhlas tu tak ada makhluk dalam hati kita, tak ada orang dalam hati kita. Kita semayang tidak kerana orang, kita bagi infak tidak kerana orang, kita baca Quran tidak kerana orang, semuanya tidak kerana orang kita buat. Itu sebelum kita masuk dalam satu-satu ibadat. Baik. Kalau tak ikhlas agak jawab dia, sia-sia lah kita semayang tadi. Kita semayang maghrib tadi kerana orang, katakanlah. Maka sia-sia kita semayang maghrib tadi. Bukan suruh berhenti semayang, tak. Cuma nak beritahunya, penat saja. Dalam kita semayang tadi, pahala tak ada. Semayang sah, cuma pahala tak ada. Disebabkan oleh tidak ikhlas. Baik. Itu satu. Sebelum masuk masa yang kedua, dia kata pada ketika mengerjakan taat. Ini dah masuk dalam ibadat dah. Kita dah masuk dalam ibadat, tengah-tengah buat taat. Kena sabar juga. Tadi kena sabar, nak suruh ada ikhlas, jangan ada riak. Kena tahan nafsu kita, jangan duk nunjuk-nunjuk pada orang. Ketika beribadat, rasa nak tunjuk pada orang, jangan ada ketika nak memulakan ibadat. Bila dah beribadat, kena ada sabar juga. Supaya apa? Supaya tiada malas. Supaya tu
daripada menunaikan segala fardu-fardunya dan sunat-sunatnya. Itu ketika mengerjakan ibadat. Maknanya apa sini? Maknanya mudawamah syartil adab. Maknanya dalam kita dah masuk ibadat, dah masuk buat taat, maka kena jaga pula situ dari sudut adab, syarat menyempurnakan sesuatu taat tu. Kena jaga pula situ. Maknanya bila dah masuk dalam ibadat dah, ikhlas dah tadi di awal sebelum masuk tadi. Masalahnya bila kita buat ibadat pula tak sempurna pula ibadat yang kita buat. Semayang cepat pula, baca cepat pula, tunggang langgang pula kita buat kerja. Tu tak kena juga. Kena sabar. Bila dah masuk dalam semayang kena sabar, kena jaga adab. Sekarang ni aku sedang solat. So baca bacaan dengan tertib, dengan terning, dengan tajwid yang betul dan sebagainya. Sebab tu yang terbaik ialah orang yang reti. Dalam beribadat ni orang yang reti, mesti orang yang pandai dan tahu hukum hakam. Sebab tu tak boleh gi dengan gi dengan semangat saja, tak boleh. Kena gi dengan ilmu dalam nak melakukan ibadat supaya kita tahu ibadat yang sempurnanya macam mana. Saya tengok Baba Zik dia semayang sangat-sangat tertib. Sangat-sangat tenang dan sangat-sangat tertib. Dia tak lambat tapi sopan, nampak ketenangan solat tu. Bacaannya satu dia baca. Dan saya tengok apa yang dia buat tu, sebab dia muqtadan bih, dia orang yang di-follow oleh orang ramai. Saya tengok mana-mana anak murid yang follow dia, anak-anak murid yang rapat yang follow ni, mesti semayang serupa. Sebab dia muqtadan bih, orang yang diikuti, dicontohi dah. Anak murid yang rapat-rapat dengan dia mesti baca pun sama dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu. Kita doa tuan-tuan, terutamanya tarawih pula kan. Kita kira nak habis banyak, bukan nak kira tertib adab tak. Dia kira baca pendek pun tak apa, yang penting beradab. Sebab tu sepanjang saya ikut dia, semayang isyak, kalau orang tolak dia jadi imam lah. Kalau orang tak tolak dia jadi imam, dia jadi makmum lah. Kalau orang tolak dia jadi imam, rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasrah. Wadduha alam nasrah. Dia mana pun masjid ni, masjid tu, surah ni, wadduha alam nasrah. Wadduha alam nasrah. Tuan-tuan jangan buat gitu, jemaah marah. Tuan-tuan jangan buat gitu. Tuan-tuan buat gitu lah. Dia jemaah kata pada imam lah, imam ni tak ada surah lain kau. Itu sebab tu imam mesti seorang yang faqih. Seorang yang afqah, seorang yang faqih. Pada tempat yang tak ada lantikan imam gitu. Cari orang yang paling faqih dalam kalangan yang ada. Tempat yang tak ada imam lantikan, tempat imam yang ada lantikan, imam lantik itulah yang paling afdalnya. Cuma masalah dalam lantikan pula. Itu masalah dia. Saya sembahyang subuh di satu masjid. Ada imam yang naik jadi imam. Dia bukan imam, boleh jadi imam tak ada. Masya-Allah. Dia naik jadi imam. Masalah tajwid lah. Masalah tajwid. Kita tak mengaji masalah tajwid ni. Tajwid ni kita tak mengaji. Ada saya dengar hari Jumaat bila azan. Asyhadu. Ni kalimah syahadah ni. Asyhadu. Dengan ha pun tertukar lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ha bukan ha. Cacat, sangat-sangat cacat. Bila tuan-tuan duduk di depan dah, di belakang tu ramai orang tahu. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan duduk depan, tuan-tuan orang paling tahu sekali. Bila kita ke depan, orang belakang tu ramai lagi yang tahu, yang reti. So kita bila nak ke depan, pastikan diri kita lengkap dengan ilmu. Supaya apa? Tak cacat apa ibadat yang kita pimpin tersebut. Kita jadi Bilal ke, kita jadi imam ke, bacaan kita biar bacaan yang tepat. Sebab tu saya tengok Baba Zik dalam solat dia, baca slow dengan tajwidnya, dengan tertibnya, dengan penjagaan matnya dan sebagainya. Tapi masalahnya kadang-kadang tempat-tempat kita ni tuan-tuan, kalau imam buat gitu, jawab dia, mulalah jemaah bising. Alah, lajulah sikit mam. Bagi tahu dia balik sembahyang kat rumah lah. Ataupun cari tempat lain yang laju lah. Tu sabar dalam beramal ibadat ni dalam tasawuf aja.
Nak kena ada juga tengah-tengah buat ibadat semayang ni mesti jaga adab dia. Takbirnya macam mana, baca Fatihahnya macam mana yang paling afdal dia. Kemudian rukuknya macam mana. Ni kadang-kadang makmum tak sempat nak rukuk, imam dah bangkit dah. Lajunya imam. Tuan-tuan tengok semayang apa? Semayang tarawih di Indonesia ke apa? Yang laju tu. Tu sabar dalam tengah-tengah melakukan ibadat tu pun perlu juga untuk jaga adab kita dengan Allah Ta'ala. Begini kah cara kita nak persembahkan pada Allah? Solat dia begini kah kita nak persembahkan pada Allah Ta'ala? Dengan bacaannya yang tak betul, dengan dengan perbuatan rukunnya yang tak sempurna. Adakah begini caranya kita nak persembahkan pada Allah Ta'ala? Kalau bukan begitu, mana perlu pada sabar. Tunggulah sekejap, tahanlah diri kau supaya apa? Sempurna rukun-rukun setiap solat yang kita buat tu. Tu kalau solat, kalau baca Quran pun begitu juga, kalau nak zikir pun begitu juga, dan sebagainya lah. Kalau bab bagi dia zikir mesti tajwid juga. Tapi ada ulama lain yang mengatakan bahawa zikir tak termasuk dalam Quran. So tajwid ni adalah Quran saja. So zikir tak apa kalau tak bertajwid pun. Tapi kalau dalam kuliah Bab Zik pernah sebut, dia kata hatta zikir pun mesti jaga tajwid juga. Dia nak suruh cermat tu. Nak suruh cermat, sebut subhanallah pun dengan cermat, Allahu akbar pun dengan cermat. Tak adalah subhanallah gapo tuan-tuan. Apa benda yang kita sedang sebut tu. Tu contoh. Daripada kita kejar 33, baik kita ambil qaul yang 10. Dengan tertib subhanallah 10. Tapi nak kejar 33 subhanallah 11. Dua belah lah kita ada. Tu nak beritahu kena sabar juga dalam nak berzikir, biar sempurnalah sebutan. Tu ketengah buat ibadat. Baik, nak berhenti dah. Yang ketiga, ketika selepas dah daripada melakukan ibadat, masa yang ketiga kemudian daripada selesai daripada mengerjakannya, yakni mengerjakan taat tu, ibadat tu, dan iaitu bahawa sabar ia seorang daripada menyebutkan ibadat dan taat tu dan menzahirkannya kerana riak dan sum'ah. Sum'ah ni apa? Sum'ah ni perdengar pada orang lain. Orang lain tak tahu pun kita qiyam semalam, tapi kita duk buat mengantuk. Nak suruh orang tanya kita dengan soalan tanggung, kenapa nampak mengantuk je pagi ni, letih je pagi ni qiyam kau semalam? Ya, tu nak jawab tu. Sebab apa? Nak suruh orang tahu. Nak suruh apa? Nak suruh orang tahu yang kita ni bangun beribadat pada Allah Ta'ala. Tu rak jawab dia semalam kita letih dah buat amal ibadat berqiyamul lail. Pagi esok kita cerita pada orang lain dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk, nak suruh orang puji kita dan sebagainya, penat badan saja. Tu yang Nabi sebut tu, kam min qa'imin. Berapa ramai orang yang melakukan qiyam pada waktu malamnya, laisa lahu min qiyami, tak ada apa-apa yang dia dapat daripada qiyam dia, illa sahar, kecuali penat berjaga pada waktu malam saja. Sebab apa duk cerita pada orang? Contoh yang pernah disebut dalam kuliah, kita katakanlah kita hidup zaman-zaman dulu orang pergi ke Mekah ni, orang pergi dengan kapal laut. Zaman tuk-tuk kita dulu, duk cerita pada kita, dia pergi ke Mekah tidak dengan kapal terbang, pergi dengan kapal laut. Nak boleh sekolah sapa tu sebulan baru sapa. Lepas tu duduk 40 hari lama duduk sana dengan susahnya hotel mana duk ada macam zaman sekarang ni. Bezakan dengan kita pergi zaman sekarang ni. Kalau tuan-tuan pergi package VIP pula kan, package bilik 2 orang je, suami isteri. Oh, cukup selesa. Package VIP pula kalau haji di Padang Arafah, kemah tu pun ada aircon. Bilik air pun tak berkongsi. Kalau kita pergi package marah air, enggak jawab dia berkongsi payah air. Dah lah airnya slow, masya-Allah. Duduk bawah kemah pula hanya ada kipas je. Panas kita. Tak duduk pun dalam kemah tu. Itu yang duduk luar kemah tu. Waktu mustajab doa tak duduk bawah kemah, tak duduk zikir, tak duduk ibadat, duduk buat luar pula. Hal keduniaan, sia-sia pergi buat haji.
Orang duduk beribadat dalam tu, cari waktu mustajab sepanjang Arafah tu, memenuhkan dengan ibadat. Itulah jadi hitonya. Cuma nak sebutnya, orang dulu gi susah. Dia balik dia yang orang hari ni gi senang. Maka orang hari ni duk cerita seronok pergi haji, dia kata naik kapal terbang sekejap dia kata 9 jam 8 jam sampai dah sana. Lepas tu duduk di hotel sebilik 2 orang, dia kata selesa beribadat. Dia kata tak ada kelas, dia tu. Ujian tak hebat tu dalam beribadat, dia kata aku pergi dulu, dia kata naik kapal sebulan baru sampai duduk sana, ya Allah, itulah baru pengabdian. Tu tengok dia angkat diri tu sebab apa tu, dia sebut tu sebab apa tu, adakah dia nak sebut dia lebih hebat, lebih mulia? Tu takut walaupun dah lama dah buat benda tu, dia sebut atas nama riya, atas nama sum'ah, dibimbangi pahala amal ibadat yang dia buat 20 tahun dulu, katakanlah habis sia-sia gitu ya. Sebab tu dah selesai buat amal, senyap-senyap sudah. Jangan bagi tahu pada orang lain, oh tadi aku derma. Tak payah bagi tahu pada siapa-siapa. Semayang kita 10 rakaat, 20 rakaat, berapa rakaat sekalipun, tak payah cerita pada siapa-siapa. Kecuali kita cerita atas jalan nak tarif orang je. Cuma nak sebutnya ialah selepas daripada beribadat, jangan pula kita cari jalan nak cerita pada orang. Kecuali atas jalan kita nak galakkan orang supaya beribadat macam kita. Tu kalau kita nak suruh orang tu, orang ikut kita, tu maknanya kita nampak kita baik dah tu. Kita nampak kita banyak ibadat tu, sebab tu nak suruh orang follow kita tu. Kalau kita tak berasa kita ada amal, nak suruh orang ikut kita buat apa? Contoh ulama-ulama dululah lagi banyak amal. Rabi'atul Adawiyah yang beratus-ratus rakaat satu hari semalaman buat. Kita tak cerita pada orang pun. Kita duk cerita diri kita juga. Yang ibadatnya berapa? 10 rakaat je pun. 10 rakaat tu satu hari satu malam. Yang kawan ni 100, 200 kita tak cerita pun. Ni kalau nak suruh orang galak beribadat, gemar beribadat, cerita kisah-kisah ahli ibadat betul ni. Bukan kita. Tapi kalau dah tak ada contoh lain dah kepada kita kecuali kita, tak apa. Cerita tu atas niat nak suruh orang contohi kebajikan. Tapi payahlah. Sebab Tuhan tak larang, wa amma bi ni'mati rabbika. Tu nikmat Tuhan tu ada pada kita tu. Boleh semayang tiap-tiap malam, kita boleh bangun pukul 4, 4.30 kita bangun dah. Boleh semayang boleh semayang 10 rakaat tiap-tiap malam, 11 rakaat sebagaimana Nabi buat tiap-tiap malam. Maka kita nak cerita pada orang atas jalan itu nikmat yang Tuhan bagi pada kita. Tak apa, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi. Kalau kita berasa jiwa kita selamatlah. Tapi kalau kita rasa jiwa kita tak selamat, baik senyap-senyap sudahlah. Tak payah cerita pada orang. Itu perlu pada sabar juga untuk kita tahan diri kita daripada sebut-sebut amal ibadat yang kita buat. Baik. Habis itu bahagian yang pertama yang menyalahi keinginan hawa nafsu, iaitu mengerjakan taat. Yang keduanya akan datang ialah meninggalkan segala maksiat. Yang ni pun payah juga. Sebab menyalahi hawa nafsu. Saat hawa nafsu suka, kita nak kena tinggal pula maksiat ni. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu la